Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah hari ini tibalah giliran saya untuk berkongsi sedikit ceritalah yang mana mungkin ada di antara ustaz ataupun ustazah yang dah pernah dengar cerita ni, kisah ni. Okey, saya baru baca cerita ni malam tadi. Sebenarnya saya terlupa giliran tazkirah saya pada minggu ni. Okey, so diharapkan cerita yang saya kongsikan ni sama-sama kita ambil manfaat lah. Okey, cerita ni berkenaan dengan seorang hamba Allah. Dia pergi bersiar-siar di dalam hutan. Okey, masa dia tengah seronok bersisiar dalam hutan, tengok alam flora dan fauna yang ada dekat dalam hutan, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi. Jeng jeng jeng, apa benda tu? Rupa-rupanya ada seekor harimau yang tengah lapar, yang sedang kelaparan. Okey, so dia nampak manusia ni, nampak hamba Allah ni, so dia rasa itu adalah rezeki dia. Ni makanan aku ni. Okay, so hamba Allah ni terkejut nampak harimau yang sedang kelaparan ni, dia pun lari. Macam kita, kalau kita lah kan, kalau kita nak ketakutan, kita pun akan lari untuk menyelamatkan diri. Sambil dia berlari tu, dia doa, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada harimau yang tengah kelaparan ni. Aku tak nak mati dibaham harimau. Sedang dia tengah lari sambil berdoa, dia nampak sebuah perigi. Okay, so dia rasa perigi tu akan menyelamatkan dia lah. Mungkin Allah ada hantarkan bantuan untuk dia, selamatkan dia daripada harimau tersebut. Dia pun masuk ke dalam perigi. Dan kat perigi tu ada tali. Tali dia pendek je tali dia. So dia bergantung harap dengan tali tersebut lah. Okay. Masa dia tengah tengah tergantung dengan memegang tali tu, harimau tersebut ada di mulut perigi lah. Dia kata, macam mana aku nak selamatkan diri ni? Kalau keluar, harimau tengah tunggu. Okay? Tapi dalam masa sama dia berdoa, ya Allah, aku selamatkanlah aku daripada harimau ni. Macam mana aku nak selamatkan diri ni? Okay? Tengah dia berfikir, tiba-tiba dia terdengar bunyi kocakan air. Okay? Dia dengar kocakan air, dan bila dia tengok ke bawah, rupa-rupanya ada 2 ekor buaya dekat dalam perigi tu. Okay, nak pergi atas pun tak selamat, nak turun bawah pun tak selamat. Okay, mungkin keluar daripada perigi kena makan dengan harimau, jatuh dalam perigi kena makan dengan buaya. So dia kata macam mana nak selamatkan diri? Okay, tali dah lah pendek. Tali nak buat apa-apa pun, nak pergi mana-mana pun tak boleh. Tengah dia tergantung macam tu, dia pun nampaklah seekor tikus keluar daripada celahan-celahan batu perigi tu yang berwarna putih. Okay, dia pun tikus ni pun lalu dan melalui tali tersebut. Okay, dia naik atas. Bila naik atas, dia pun gigit tali tersebut. Okay, tengah dia gigit, dia kata, ya Allah Tuhanku, kalau dia gigit tali ni, putuslah tali ni kan. Okay, dia tak selamat lah. Okay, dia kata, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, selamatkanlah aku. Okay, tengah dia tengok, Ralik tengok tikus putih tu, tiba-tiba ada seekor lagi tikus yang berwarna hitam. Okay, dia pun sama naik tali tersebut, dia naik atas sampai ke atas, dia pun gigit. Sama juga dengan tikus putih tadi. Sedang dia mengharapkan bantuan Allah, berdoa, memohon pertolongan, tiba-tiba ada satu lebah. Lebah ni kita tahulah dia membawa madu. Okey, dia tengah serabut, tengah struggle nak menyelamatkan diri ni. Lalunya lebah tersebut yang jatuh madu di dalam mulut pemuda tadi, hamba Allah ni. So dia rasa kemanisan madu tu. So dia lupa sekejap dengan harimau tadi, dengan buaya 2 ekor yang dekat bawah tadi, dan juga tikus yang menggigit tali yang dia bergantung harap tadi. Okay, so nak cerita dekat sini bahawa signifikannya harimau, 2 ekor buaya, tikus tadi dan juga lebah adalah manusia. Kita ni sentiasa kita dikejarkan oleh, bukan dikejarkan, maksud saya ajal kita sentiasa menanti kita. Macam itulah harimau. Harimau kan harimau mengejar hamba Allah tadi, macam itulah ajal kita. Okay? Setiap masa ajal ni menunggu kita.
Okey, tali yang pendek tadi itu adalah jangka hayat kita. Sama ada kita ni, jangka hayat kita ni panjang ke ataupun pendek. Okey, 2 ekor buaya yang dekat dalam perigi tadi adalah malaikat Munkar dan Nakir yang menanti untuk menyoal kita di dalam kubur nanti. Dan juga tikus hitam dan putih itu adalah dunia kita siang dan malam. Yang mana uh, siang dan malam inilah yang akan yang kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sampai masa kita dimatikan. Okey, dan madu tadi adalah kenikmatan yang kita rasa di dunia yang sedikit, yang mana kita boleh lupa dengan kita akan mati, kita lupa yang kita akan disoal, kita lupa yang kita ni siang dan malam kita. Maksudnya kita sibukkan keduniaan sampai kita lupa apa yang sepatutnya kita kerjakan. Okey, disebabkan oleh nikmat yang Allah bagi sikit je. Madu tu setitik je. Terus dia lupa pasal harimau tadi, pasal buaya 2 ekor tadi. Okey. So saya harap cerita ni memberi manfaatlah kepada kita semua. Okey. So saya nak berkongsikan macam mana untuk kita mengingati Allah dalam kehidupan seharian kita. Saya percaya semua orang memang akan ingat Allah, tapi kita ni manusia akan lebih mengingati Allah bila kita dalam waktu kesusahan. Okay, bila kita dalam waktu gembira, waktu kita senang, waktu kita sihat, kita jarang untuk mengingati Allah. Okay, so ada cara ataupun benda-benda yang kita lakukan sebenarnya itu adalah tanda kita mengingati Allah lah. Okay, yang pertamanya sebelum kita tidur dan juga selepas kita bangun tidur, di mana kita baca doa. Okay, baca doa sebelum tidur. Semua orang tahulah doa sebelum tidur kan. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Okay, so lepas bangun tidur, saya tak pasti, mungkin ada orang yang memang mengamalkan, mungkin ada orang yang tak mengamalkan ayat ni, tapi mungkin bangun tu dah sebut Alhamdulillah pun dah menunjukkan tanda syukur lah, tanda kita mengingati bahawa Allah masih lagi panjangkan umur kita. Mungkin kita boleh baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ustaz dah bagus dah ni. Okey, seterusnya yang ni memang hari-hari kita buat. Kita makan kan. So kita baca doa lah sebelum dan juga selepas makan. Saya percaya sebelum makan memang kita akan baca doa. Tapi selepas makan, jarang-jarang kita baca doa lepas makan kan. Bila dah kenyang, kita pun tidur. Tak ingat nak mensyukuri nikmat makan tu. Ada orang dia Allah tarik nikmat makan sekejap. Kita rasa lapar tapi kita tak boleh nak makan. So itu pun kita kena bersyukur dah sebenarnya. Okey, janganlah rasa macam kenapa lah aku tak boleh makan. Kita mohon dengan Allah, kenapa datangkan aku selera untuk makan. Mungkinlah Allah datangkan rasa tak nak makan tu mungkin nak mengurangkan sikit berat badan kita kan. Ada hikmahnya. Kita ambil dari sudut yang positif. Okey. Seterusnya membaca doa setiap kali kita keluar rumah. Okey, biasanya kalau pagi-pagi dalam keadaan yang rushing, kita tak ingat nak baca doa. Tahu je, okey dah nak cepat, nak laju. Keluar je rumah tanpa baca doa. Okey, mungkin boleh baca doa yang pendek lah. Saya rasa semua orang tahu kan. Okey. So itu adalah di antara cara-cara macam mana kita nak mengingati dan mensyukuri Allah dalam kehidupan seharian kita. Okay, saya rasa itu sahaja tazkirah saya pada hari ini. Mungkin ada yang boleh nak share?